Okey, untuk memasukkan shapefile, anda akan perasan dekat dalam kita punya folder pembelajaran kita. Okey, dalam folder pembelajaran kita, kita ada satu yang dipanggil sebagai training. Dalam ni adanya petaling, daerah petaling. So, anda boleh buka daerah petaling ni dan kita akan nampak ada tulis petaling.shp. Anda boleh drag masuk ke layer. Dia ada beberapa cara lah. Ini cara yang pertama. Kita boleh masukkan layer. Cara yang lain, yang lebih canggih dan lebih mudah sebenarnya, anda boleh ambil daripada browser ni. Anda boleh cari daripada browser lah. Daripada anda punya C. Ni contoh saya ambil daripada C. User, Ismail SA. Jauh lah jalan dia, memang jauh lah sikit. Download. Lepas tu saya pergi ke folder, memang jauh lah. Tapi nikmat dia ataupun hasil dia mesti sama lah ya. Okay, saya akan pergi kepada folder khusus geospatial. That's why kaedah penamaan ni sangat penting lah. Okay, so saya pergi kepada petaling. Jangan ambil petaling grid, ambil petaling je. Ambil petaling ni, masukkan. Okay, so sekarang ni daerah petaling dah ada dekat layer yang nombor 2. So kita ada satellite image yang paling bawah. Kemudian kita ada petaling atas dia. Kemudian kita ada case atas dia. So, selepas dah siap ni, anda boleh try untuk tengoklah petaling ni, apa yang ada pada attributes petaling shapefile ni. Anda boleh tekan dan anda akan nampak dekat sini nama parlimen. Nama apa ni? Nama kawasan lah. Nama kawasan. Dan juga bilangan case yang berkenaan. Bilangan case dia lah. 23, 124. Ini semua tak betul lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak kira case yang beribu-ribu ni dalam kita punya shapefile supaya kita boleh represent berapa banyak case berlaku dalam tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Sebagai contoh lah. Alright? Okay, dah sudah? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Cara nak drag, pertama, anda akan pergi ke folder yang berkenaan. So, siapa yang tak download lagi, nanti boleh download. Dia download the whole thing yang basic spatial for engineer and scientist ni, saya dah letak. Dalam tu ada satu folder, namanya training. Ambil folder yang itu. Dalam tu ada petaling. Kita double klik kat petaling ni. Kita nampak petaling.shp ni. Ambil petaling.shp ni. Seret masuk ke layer. Itu cara yang memudahkan. Bila dah seret, dia akan tutup semua data kita. So, bila dah tertutup macam ini, macam mana nak kembali ke jalan yang benar? Susun lah. Kita kena susun. Letak belah bawah. Jadi, yang titik-titik itu belah atas sekali. Bawah dia layer. Bawah lagi satellite. Okey, ada sahabat kita tadi mungkin juga tanya macam mana nak kurangkan dari segi kepekatan dia. Kita boleh kurangkan dari segi opacity lah. So kita akan nampak begini. So next yang saya nak tunjukkan sekarang ini adalah macam mana kita nak kira berapa banyak case mengikut kawasan-kawasan yang berkenaan ya. Sebab dalam petaling ni dia ada banyak kawasan tau. Kalau anda pergi kepada attributes, anda pergi kat petaling ni, open attributes table, kita ada Serdang, Puchong, Subang, Seri Setia, PJ Utara, Sungai Buloh, Shah Alam, Kapa dengan Kota Raja. Jadi kita nak tengok daripada 9 tempat ni, berapa banyak case tu ada dekat situ. Lepas ni kita nak buat yang itu. Okey. Ya, sebab kita ada point data. Sekarang ni kan tadi saya dah bagi tahu mula-mula, kita tengok data dan kita tengok kawasan tu. Sekarang ni kita naik jadi helikopter sikit tinggi. Sekarang ni kita nak tengok yang di peringkat yang lebih besar, yang luas di mana kita nak tengok data-data point ni dah dikira. So kawasan ni berapa banyak? Kawasan ni berapa banyak? Ini contoh kalau data point Okey. So anda boleh tengok juga dekat case ada attributes juga kat dalam ni. Dalam attributes ni kita boleh nampak lah ada beberapa maklumat dummy yang saya telah buat. Contoh jantina, pelajar, tarikh onset, tarikh mendapat penyakit lah rumah, kedai, rumah ataupun dekat kedai. Ini adalah jarak di antara mereka yang sakit ini dengan kawasan yang didapati ada pembiakan. Ini contoh hypothetically Ni umur majlis perbandaran yang terlibat, latitude, longitude, minggu dan juga tahun. Ini contoh data-data yang kita ada. Kita nak buat eksperimen sikit, nak tahu berapa banyak kawasan ini mempunyai kes yang berkenaan. Ni data point. Ya. Ni data point. Cuma sekarang ni kita nak kira point ini di dalam setiap poligon. Faham tak? Maksudnya kita dah ada kawasan kan? Nama kawasan kita ni contoh seperti Serdang. Kita nak tahu Serdang ni berapa kes. Itu adalah objektif yang kita nak buat sekarang. Okey, tetapi sebelum itu, ada bagusnya petaling ni kita jangan ada dulu. Kita nak bermain dulu dengan data point yang sedia ada je. Kita nak main dengan data point sedia ada. Okey, dengan data point yang sedia ada ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan dah boleh buat beberapa analisa yang asas. Contoh, kita boleh buat sebagai hotspot analysis.
Mana kita nak tengok kawasan mana yang paling banyak orang sakit. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pergi dekat case ni, right click dan pergi ke properties. Okay. Pada properties ni, dalam single simbol ni, tuan-tuan dan puan boleh tekan butang heat map. Dekat heat map ni, dia akan menunjukkan konsentrasi kawasan mana yang berbahaya. Kemudian kita boleh tukarkan color ramp ni untuk dijadikan seperti magma. Dan pada magma punya application ni, tuan-tuan dan puan boleh klik lagi sekali dan pergi kepada yang dipanggil sebagai edit color ramp. Edit color ramp ni sebab hujung sekali pada color warna hitam ni, kita akan tukar kepada transparent. Maknanya kawasan yang tidak ada case akan jadi tak ada apa-apa color lah. Tapi kawasan yang paling banyak case akan bercolor kuning ni. Dan radius ini adalah mengikut kepada kita punya coordinate reference system. So, saya tunjukkan contoh, saya pakai dalam bentuk point lah. Dalam bentuk, saya guna default lah. Saya pakai 5 sebagai contoh. Nanti saya akan boleh tekan butang apply. So, selepas saya tekan butang apply, maka jadilah kita punya heat map yang menunjukkan kawasan mana yang berisiko, yang mempunyai kebanyakan orang sakit dideclare di kawasan itu. Cuba buat yang ini. Sekejap lagi kita sambung lagi yang lain pula.